bagus amalan. Amalan banyak ni tak semestinya bagus, tetapi amalan yang bagus ialah amalan yang Allah Ta'ala terima. Tapi nak amal itu mesti ada keberkatan. Keberkatan itulah yang kita kena raih. Ya, raih macam mana? Cari sebab-sebabnya. Sebab-sebab mendapat berkat. Cara mudah nak dapat berkat adalah perkara-perkara yang halal. Kita cari, kita usahakan. Contoh rezeki kan. Rezeki kita cari dengan usaha kita, kerja kita di siang hari. Maka kita kena berusaha semaksimal mungkin untuk amanah dalam pekerjaan kita. Sebab ada kita kerja sendiri ke, kerja dengan orang, kena amanah lah kan. Ataupun kita ni bos tu kan, kita bukan kerja sendiri lah jadi bos. Kita kena amanah dengan diri kita. Macam mana kita dapat duit tu, halal ke, haram ke, syubhat ke, maka kita kena takut. Kena amanah. Amanah, orang amanah ni orang yang takut lah. Amanah ni daripada perkataan aman. Maknanya sejahtera, aman. Aman ni kita sebut aman kan. Maknanya dia aman. Harta dia tu aman. Dia ambil tu, jadi dia pun rasa aman. Kadang-kadang kita dapat harta banyak, bukan kita lah, orang lain. Kita ada harta banyak, kita ada pangkat tapi tak rasa tenang. Itu tak dapat, tak ada berkat. Tidak ada keberkatan dalam rezeki kita. Dan kita tahu sedia maklum bahawa rezeki ini bukan dengan harta sahaja. Bahkan Allah Ta'ala boleh beri rezeki dalam bentuk aspek yang lain. Dari sudut kesihatan, dari sudut orang suka keberadaan kita kan. Manusia ni dia ada berapa jenis. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang apa lagi. Kalau yang wajib macam mana? Manusia yang wajib ni maknanya dia kena ada. Kalau dia tak ada, susah orang kan? Susah orang. Kita nak macam mana? Dah masuk tahun baru ni kan, baru lagi kira baru 9 hari bulan 1. Alhamdulillah kita boleh masuk kawasan 2020. Saya ingat masa saya sekolah rendah dulu, kalau pertandingan warna ni ada je lah poster wawasan 2020. Dalam poster tu ada kapal terbang kan, bangunan pencakar langit. Bangunan pencakar langit ada, tapi kapal terbang, motor terbang tu tak ada. Saya nak beritahu ni bukan nak cakap pasal isu politik, tapi nak beritahu bahawa manusia merancang, Allah Ta'ala merancang. Tapi sebaik-baik perancang siapa? Allah. Tak salah kita merancang, bukan salah orang merancang wawasan 2020. Tapi kita nampak di sini bahawa manusia sentiasa lemah dan mengharap dan memerlukan yang berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak patut kita timbul rasa kita bagus, kita hebat, kita berkuasa. Sebab kita nampak macam-macam bukti di hadapan mata kita, sejarah dan macam-macam, bahawa manusia tetap akan binasa. Tak kira siapa dia. Tak boleh dia nak menongkat langit, nak rasakan dia lebih hebat daripada kuasa yang maha hebat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu tadi kita cerita tentang kandungan, antara kandungan ataupun intipati yang besar di dalam surah Al-Baqarah, iaitu orang yang mengambil manfaat daripada peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha murah lagi maha mengasihani. Tadi kita sebut tadi Bismillah tu. Bismillah dituntut membaca ketika mana perkara-perkara yang penting, yang harus, nak makan, nak berjalan, nak minum, dituntut. Banyaklah perkara-perkara yang harus dituntut kita baca Bismillah. Ayat yang pertama, Abasa wa tawalla. Itu ayat yang pertama tu. Jadi dalam kitab saya ni, dia cetakan itu salah. Bismillahirrahmanirrahim abasa ar-rahim. Salah cetak tu. Bukan tuan pengarang sengaja buat macam tu. Hilang pencetak kitab ni, dia salah. Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama bukan bismillah tetapi abasa wa tawalla. Apa makna abasa? Apa makna wa tawalla? Makna abasa telah masam muka ia. Siapa ia tu? Nabi. Abasa ni maknanya masam muka. Siapa yang masam muka? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawalla, dan berpaling ia Nabi.
Ayat pertama ni Allah Ta'ala cerita apa? Nabi bermasam muka. Bermasam muka saja ke? Tak. Bahkan Nabi berpaling mukanya. Nabi paling. Tak bunyi lah. Tu saya Allah. Masam paling. Apa sebab paling tu? Apa sebab masam tu? Kerana datang akan Nabi, datang kepada Nabi SAW oleh a'ma, anja'ahul a'ma, datang kepada Nabi a'ma. A'ma ni apa makna dia? Titik bertindih. Kalau ada pensel, ada pen, titik bertindih, a'ma maknanya orang buta. Orang buta. Datang seorang buta kepada Nabi. Nama dia siapa tu? Siapa orang yang buta? Namanya Abdullah ibn Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum. Abdullah bin Ummu Maktum. Itu kisah dia tu. Dia ada kisah dia. Abdullah bin Ummu Maktum ni ataupun nama ayah dia Amru bin Qais. Disebabkan apa pula dibinkan maknya, tak dibinkan kepada ayahnya Amru bin Qais? Kerana ini cara orang Arab dulu lah. Dia gelar Abdullah ni bin Ummu Maktum. Sebabnya Ummu Maktum ni mak dia. Dia ni Abdullah ni, Sayyidina Abdullah bin Ummu Maktum, seorang yang buta. Jadi buta bila? Sejak lahir daripada perut Ummu Maktum. Oleh sebab tu dipanggil anak Ummu Maktum, anak Ummu Maktum. Buta bila? Sejak lahir daripada perut mak dia, nama Ummu Maktum. Jadi buta mata Abdullah ni seorang sahabat Nabi di kalangan orang Muhajirin. Datang kepada Nabi SAW. Jadi Abdullah bin Ummu Maktum ni siapa? Abdullah ni sahabat Nabi. Dan dia juga di antara sahabat Nabi yang Nabi percaya untuk menjadi imam. Di mana? Di Madinah. Buta mata dah aku boleh jadi imam. Macam mana? Allah Akbar. Kita tak buta mata, dia pun takut jadi imam. Jadi imam dekat masjid surau. Dekat rumah pun kita Allah. Bukan malu, bukan takut, malas kan? Tak ada usaha, takkan malu dengan bini kita, anak kita ketua keluarga. Jadilah imam sekali kan, kepada isteri kita, anak kita. Tuan-tuan akan merasakan suatu ketenangan. Terutamanya orang lelaki lah, sebagai seorang suami. Cubalah. Tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tak boleh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Faham tak? Janji buat, cuba. Bukan ketenangan tu tuan-tuan sahaja dapat, puan-puan pun dapat sebagai seorang isteri dan anak-anak. Anak-anak akan terasa hubungan itu sebagai hubungan yang sungguh luar biasa. Cuba buat. Kita sebagai suami jadikan budaya sembahyang berjamaah di rumah. Sembahyang jemaah di surau masjid, sembahyang jemaah lah masjid surau. Tapi kita kena juga wujudkan budaya sembahyang berjemaah di rumah. Bahkan sunat kita jadikan di mana-mana kawasan, ruang dalam rumah kita sebagai musalla, tempat sembahyang. Sayang, kak, abang, kita ke anak kita, ini ruang untuk kita sembahyang. Jadikan ruang dia sembahyang. Dan anak kita tahu ini ruang tempat sembahyang. Kalau rumah kita besar, bilik banyak, jadikan satu bilik sebagai surau. Bubuhlah aircon kalau ada duit banyak. Bubuhlah kapet, nampak macam surau. Orang datang pun, jom kita sembahyang berjemaah sama-sama. Kan? Terasa luar biasa ketenangan itu datang. Keberkatan. Maka bila datang masa tu sebenarnya luar biasa. Sebenarnya tanpa kita sedar, Tuhan turunkan berkat. Tuhan turunkan rahmat, kasih sayang orang yang mendirikan sembahyang berjamaah. Orang yang sembahyang pun Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Kita sembahyang fardu, Allah Ta'ala ampunkan dosa, tuan-tuan. Jangan main-main. Tapi dosa yang mana Ustaz? Dosa-dosa kecil. Walaupun dosa besar, kita kena minta ampun sungguh-sungguh, bertaubat.
Dosa kecil, tuan-tuan tak istighfar pun tak apa, tapi eloknya istighfar lah, minta ampun dosa kecil. Dosa kecil, tuan-tuan buat baik, Allah Ta'ala akan padamkan. Mana dalil Ustaz? Allah Ta'ala kata, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal baik ni banyaklah tuan-tuan, dari segi perkataan, perbuatan, amal baik, ibadat lah, benda-benda baik. Allah Ta'ala janji, benda baik yang kita buat itu ianya akan memadamkan dosa-dosa kita. Dosa yang mana? Dosa kecil. Mengumpat bukan dosa kecil. Sentuh aib orang bukan dosa kecil. Itu dosa besar. Tuan-tuan boleh tengok, boleh belajar, boleh cari kan? Apakah dosa-dosa besar. Dosa besar ni tak banyak, tapi bila buat, dia tidak memadai dengan amal-amal kebaikan kita. Adapun dosa kecil ni gugur. Kita ambil sembahyang pun gugur. Kan kita biasa dengar dulu-dulu dekat TV kan, orang ambil sembahyang dan menggunakan sembahyang seolah-olah dia mandi di mana? Di sungai. Berapa kali sehari? 2 kali sehari tu berapa dah kan? Biasa dekat TV apa TV 1 berapa dah. Jadi selalu sebut hadis ni. Mana kalau orang selalu mengambil air sembahyang, dosanya gugur seperti mana dia membasuh anggota wuduknya dan gugur air wuduknya ke bumi. Gugurlah dosanya. Begitu juga sembahyang, tak kira sembahyang fardu, sembahyang sunat. Gugur dosa kita, diumpamakan dosa itu disebut dalam hadis berada di kepala kita. Bila kita sujud, dia gugur jatuh segala dosa-dosa itu. Dosa yang mana? Dosa kecil. Dosa kecil. Senang ke susah nak bertaubat ni? Senang. Tak susah pun nak bertaubat. Cuma nak meninggalkan dosa itu yang susah. Betul tak? Nak tinggalkan maksiat yang kita dah biasa buat. Perkara, perbuatan yang Allah Ta'ala benci itu kita buat, susah kita nak tanggalkan. Kan? Bila buat, tinggal, buat lagi. Allah Akbar. Itu mujahadah. Kena bermujahadah. Kena bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita pun rasa terseksa disebabkan rasa-rasa macam itu. Itu bagus tuan-tuan. Jangan sampai kita buat dosa, kita rasa bangga. Jangan sampai kita buat dosa, kita rasa seronok. Allah, itu tak ada iman lagi. Pokoknya imannya pun makin tak habis. Itulah yang dipanggil jiwa ataupun nafsu ammarah. Nafsu ammarah ni nafsu jiwa yang buat satu dosa, rasa tak bersalah, rasa bangga. Lepas tu nak tunjuk-tunjuk ke orang. Buat dosa tunjuk ke orang. Itu nafsu apa tu? Orang tu memiliki nafsu apa? Nafsu ammarah. Nafsu dia tu tak boleh dikawal, tidak boleh dididik. Jahat sangat. Jahat selalu mana Ustaz? Lebih jahat daripada binatang. Nafsu ammarah ni jahat sangat. Siapa tokoh-tokoh yang ada nafsu ammarah ni dalam sejarah? Fir'aun kan? Abu Lahab, Abu Jahal. Tak ada rasa bersalah, berbangga dengan kejahatannya. Kalaulah kita berjaya melawan nafsu ammarah ni, mendidik, tarbiyah nafsu ammarah ni, dia akan naik satu kali lagi jiwa. Namanya nak jiwa ataupun nafsu lawwamah. Kan Allah Ta'ala bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah Ta'ala bersumpah demi jiwa al-lawwamah. Jiwa al-lawwamah ni jiwa yang memiliki rasa menyesal apabila melakukan satu maksiat ataupun dosa. Itu kebiasaan manusia macam tu. Manusia yang macam mana? Manusia yang beriman. Buat satu kejahatan, rasa Allah, aku buat salah ini. Itu orang beriman, jiwanya bermula daripada situ. Adapun orang kafir, jiwanya bermula daripada mana? Nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Tapi orang mukmin boleh jadi nafsu ammarah apabila dia gagal mendidik jiwanya, gagal sabar dengan ujian. Ujian apa? Ujian dosa ataupun ujian perintah Allah Ta'ala suruh meninggalkan dosa. Sabarnya dua ulama kata. Sabar dari mengerjakan maksiat. Satu. Kedua, sabar dalam mengerjakan taat. Sabar dari mengerjakan maksiat, tahan daripada buat perkara yang Allah Ta'ala larang.
Sabar dalam mengerjakan taat maknanya sabar ketika buat satu perkara yang Allah Ta'ala perintah dan suruh. Makna sabar ni tahan. Kurung apa? Kurung jiwa kita. Kalau jiwa kita nafsu amarah wal'iyadzubillah, ataupun jiwa kita jiwa yang dipanggil nafsu lawwamah, sabar, tahan, supaya kita naik satu lagi tangga. Ini tangga yang bagus, jiwa yang bagus, iaitu jiwa nafsu mutmainnah. Yang ni lah nanti naik lagi, dia panggil nafsu radiyah, mardiyah. Sakat tu. Yang kemuncak lagi, jiwa yang panggil kamilah. Jiwa tu adalah satu larangan, wilayah daerah larangan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi dan Rasul sahaja. Jiwa yang sempurna, jiwa yang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, Rasul dan Nabi. Kita boleh usaha sampai nafsu mutmainnah. Kalau Allah Ta'ala nak punya, naik lagi nafsu mardiyah dengan radiyah. Tu kita sebut berkenaan dengan pembahagian nafsu yang 7, jiwa yang 7. Baik. Jadi Nabi SAW balik semula pada kisah tadi Abdullah bin Maktum. Orangnya dhaif, orangnya kuranglah, fizikalnya kurang, matanya buta. Dan Abdullah ibn Maktum, tuan pengarang sebut Islam di Mekah lama. Dia orang Muhajirin. Beliau adalah orang Muhajirin, memeluk agama Islam dan tinggal di Mekah lama. Jumlah daripada orang yang dahulu hijrah ke Madinah dipanggil was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Orang-orang yang dulu yang mula-mula memeluk agama Islam kemudian berhijrah ke Madinah. Martabat sahabat ni dia tak sama tuan-tuan di sisi Nabi. Orang Muhajirin martabat dia, kedudukannya lebih tinggi daripada orang Madinah. Isu inilah yang menjadikan isu ataupun menjadi satu polemik di Madinah yang cuba diapi-apikan oleh kaum munafikin. Dia cocok ni, yang mengandung domba, dia cuba buat puak Ansar dan puak Muhajirin bergaduh. Sebab apa? Sebab Nabi selalu memuji-muji dan Nabi selalu melebih-lebihkan orang Muhajirin. Asalnya orang Ansar tak ada apa. Orang Ansar pun ada kelebihannya. Nabi sebut orang Ansar adalah kekasih diri juga. Orang Ansar ada kelebihan dia sebab mereka orang yang menjadi tuan rumah menyambut Nabi dan orang-orang Muhajirin. Tetapi kedudukan dari sudut perjuangan dakwah Nabi, orang Muhajirin tak boleh dikalahkan kedudukannya oleh orang Ansar. Sebab apa? Sebab orang Ansar bersama Nabi ketika Nabi senang. Orang Muhajirin dia senang, sebelum senang dia susah dengan Nabi ketika di Mekah. Oleh sebab tu Nabi sangat mendahulukan orang Muhajirin dalam setiap aspek sudut. Sehingga dah kalau lah Nabi bercakap macam ni, sahabat ni dia suka dekat dengan Nabi. Bukan saya kata tuan apa ni nak jauh tak apa. Tapi bila Nabi bercakap, sahabat dekat. Macam tuan-tuan tengok orang jemaah tadi kan, kalau dia bagi bayan, orang dekat dapat. Macam itulah. Bila Nabi bercakap, dia pun dapat. Maka sahabat ni dia berlumba-lumba nak duduk di hadapan Nabi supaya Nabi kenal mukanya, cam mukanya dan sebut namanya. Tuan-tuan bayangkan, kita di antara kita ada cikgu, budak ni belajar ni dia sangat suka bila cikgu disebut namanya. Betul tak? Kita belajar pun dulu kita ingat kalau cikgu ingat nama kita, bangga kita. Sampai mati kita rasa bangga sebab cikgu ingat kita dan tahu kita ni baik. Bukan ingat kita nakal. Kenal kita, ingat kita sebab kita baik, rasa bangga. Begitulah, itu cikgu. Nabi ni kalau ingat sahabat ni rasa, ya Allah, tak ada apa dah yang paling bahagia melainkan Nabi sebut namanya. Nabi ingat namanya. Nabi selalu sebut-sebut di mana Nabi berada. Ada sahabat-sahabat Nabi yang Nabi selalu sebut. Antaranya 4 orang sahabat tu lah. Abu Hurairah, Abdullah ibn Abbas. Ini tiga di kalangan sahabat yang selalu Nabi sebut. Sebab apa? Mereka ada suatu kelebihan yang tersendiri yang tidak ada pada sahabat yang lain. Dia sayang cinta ni tuan-tuan, dia tak boleh bagi sama rata. Bohong.
Kalau cinta sayang ni boleh disamakan. Kita ada 4 orang bini. Bohonglah kalau Pak Awang tu, tak ada nama Awang sini kan. Pak Awang tu ada 4 orang bini, bohong. Pak Awang kata cinta saya pada keempat-empat orang bini ni sama. Tak, bohong, dia bohong. Cinta sayang ni dia tak boleh sama, tuan-tuan. Tapi keperluan yang kita bagi kepada orang yang kita sayang boleh sama. Boleh sama. Tapi cinta sayang dia tak boleh sama. Begitulah Nabi, dia sayang sahabat dia tak sama. Yang ni dia sayang, cuma dia taklah sebut aku sayang. Ada beberapa hadis yang disebut apabila orang tanya, wahai Rasulullah, ada satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada seorang lelaki, tak disebutkan nama lelaki itu, datang pada Nabi. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling kau sayang? Nabi kata Aisyah. Siapa Aisyah? Isteri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lelaki itu tanya lagi, wahai Rasulullah, siapa yang kau paling sayang di kalangan lelaki pula? Bapanya. Bapa siapa? Bapa Aisyah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi sayang sangat dua orang ni. Dalam hadis yang lain diceritakan bahawa Nabi SAW selalu sebut nama Khadijah di hadapan Aisyah, sehingga Aisyah rasa cemburu. Orang tu dah mati dah, sebut je nama dia. Aisyah ni isteri Nabi yang paling cemburu dan isteri Nabi yang paling outspoken. Orang putih kata outspoken, kita panggil apa sangat apa? Sangat apa? Menonjol. Sangat menonjol dalam serba-serbi. Sangat outspoken, menonjol dan sangat terkedepan di kalangan sahabiah. Sahabiah maknanya orang perempuan, sahabat Nabi perempuan pada zaman itu. Dari sudut apa? Dari sudut kealimannya, kepandaiannya, cerdasnya. Aisyah ni sangat cerdas. Orang ni muda lagi. Kan, masa Nabi wafat, umurnya tak silap 20 tahun gitu. Muda lagi. Kebelasan tahun. Orang yang muda lagi. Sangat cerdas, sangat pandai. Jadi Nabi sangat sayang Aisyah. Tapi Nabi tak sayang ke isteri lain? Sayang. Tapi pengukurnya kita tak tahu. Yang tahu ni Nabi sajalah yang Nabi sayang, cinta, kan. Tapi kebanyakan hadis isteri Nabi yang selalu Nabi sebut Aisyah dengan Khadijah. Sebab mereka dua orang isteri Nabi ni ada peranan yang besar, ada jasa yang besar dalam kehidupan Nabi SAW. Isteri yang lain itu bukan tak sayang, tetapi kebanyakan perkahwinan Nabi dengan isteri yang lain itu disebabkan apa? Bukan disebabkan nafsu, tapi pertama disebabkan perintah Allah Ta'ala. Taktik yang Allah Ta'ala susun atau untuk kembangkan dakwah Nabi SAW, bukan atas dasar nafsu. Dan kedua disebabkan hukum. Nabi SAW pernah meminta supaya menceraikan isteri kepada anak angkatnya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni Nabi bela daripada Zaid kecil lagi, Zaid bin Al-Harithah. Dan Nabi kahwinkan dengan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ni sepupu Nabi. Zainab binti Jahsy ni sepupu Nabi. Ketika mana Nabi datang ke rumah Zainab, berjumpa dengan mak ayahnya dan abang Zainab, untuk menyatakan ingin meminang Zainab, gembira bukan kepalang keluarga Zainab, terutamanya abang sulung. Tapi bila Nabi sambung lagi, aku datang meminang bukan untuk aku, tapi aku datang meminang untuk anak angkat aku. Siapa? Zaid. Kejut keluarga Zainab dan menolak pinangan Nabi SAW. Nabi meminang ni, aku meminang dia. Memang engkau yang meminang, tapi dia mahu pinangan engkau untuk atas untuk Zaid bin Al-Harithah. Kerana kami tahu Zaid Al-Harithah bin Al-Harithah seorang hamba. Nabi SAW menyatakan kepada mereka, engkau tak tahu dan engkau sebenarnya sudah tahu bahawa Zaid ini adalah golongan bangsawan. Cuma zaman dulu jadi hamba ni dia ada sebab dia. Sebab apa? Kena colek. Zaid ni dia adalah golongan bangsawan daripada Yaman. Satu hari dia keluar masa dia kecil lagi, umur 4-5 tahun, kecil, keluar dengan ibunya dan gerombolan keluarganya. Kan? Orang kaya ni kalau gerak dengan unta, dengan hartanya di padang pasir, kena rompak, maka habis.
Diambil je Zaid, kemudian dijual di pasar. Allah Akbar. Kalau zaman macam tu ada sekarang ni, takut kita nak keluar rumah. Betul tak? Nah, ingat kereta hilang, tak tahu ke mana. Rupa-rupanya dijual di Thailand. Kenapa lah cikgu tak datang sekolah ni? Rupanya diberitakan sudah terjual jadi hamba di sana. Itulah yang berlaku pada Zaid bin Al-Harithah. Ustaz, keluarganya tak cari ke Zaid bin Al-Harithah? Cari. Tetapi dah tahu dah jadi hamba orang, tak boleh lah cari pasal lah. Jadi hamba orang dah tak boleh lah duduk di bawah kuasa tuannya. Oh takut tak jauh lah ada balik sistem perhambaan. Tapi boleh tak berlaku sistem perhambaan ni? Boleh wujud semula ke tak? Jawapannya boleh sekiranya berlaku peperangan, perang dunia yang ketiga. Boleh berlaku. Tapi law sekarang, law ni bukan sekarang, law undang-undang sekarang, sistem perhambaan sama sekali tidak boleh dihidupkan semula. Ada beberapa negara dia seluduk orang, itu bukan jual hamba, itu jual orang. Dia seluduk manusia, dia jual orang, itu bukan jual hamba. Itu satu jenayah yang besar, menjual manusia ataupun menjual organ dalam. Baik. Jadi saya nak sebut tadi apa berkenaan dengan Nabi SAW tadi tu. Yang berlaku pada Nabi, perkahwinan Nabi itu bukan disebabkan nafsu, disebabkan politik, disebabkan taktik daripada Allah Ta'ala nak membesarkan dakwah Nabi itu. Yang kedua disebabkan hukum. Hukum nak beritahu bahawa tidak salah seorang lelaki berkahwin dengan bekas isteri anak angkatnya. Orang Arab Jahiliyah dulu dia berpegang bahawa seorang lelaki kalau ada anak angkat, maka anak angkatnya itu seperti anak kandungnya, layak mendapat harta pusaka. Dan isterinya itu kalaulah diceraikan, haram dikahwini, seperti mana seorang mertua berkahwin, haram berkahwin mertua, bapa mertua dengan menantu, walaupun menantunya itu sudah diceraikan oleh anaknya. Mertua, hubungan mertua dan menantu dia tidak akan putus lama-lamanya walaupun dicerai. Tidak ada bekas mertua, tidak ada bekas menantu. Apabila anak kita berkahwin dengan seorang itu, isteri anak kita itu, suami anak kita itu menjadi seperti, bukan seperti, dah jadi anak kita semua. Haram untuk kita berkahwin dengannya. Jadi orang Arab dulu dia berpegang bahawa anak angkat macam anak, sungguh-sungguh anak sendiri. Lepas tu tak boleh kahwin dengan isteri, bekas isteri anak angkat. Maka Zaid diceraikan. Adalah kisah dia, saya tak nak cerita panjangnya. Zaid ceraikan isterinya. Kemudian Allah Ta'ala suruh Nabi kahwin dengan Zainab. Suruh. Maka berlakulah kejadian bawa Weh, Muhammad kahwin dengan bekas isteri anak dia. Cuba bayang kalau kat kampung ni jadi macam ni. Berat tau. Aku kahwin dengan menantu sendiri, haram. Macam itulah. Tapi sebenarnya tak salah. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu hukum tak salah berkahwin dengan bekas isteri anak angkat kita. Yang haramnya kahwin dengan isteri anak angkat kita. Dia isteri orang, bukan isteri anak angkat kita saja. Isteri orang tak boleh usik. Puji pun tak boleh. Ni kita pergi kerja nampak kan, oh comel bedah hari ni, megah laiman, comel sungguh. Bedah tu bini siapa? Bini orang, bini pok maat. Maka haram kita puji. Kalau ustaz nak puji baju dia je pun haram. Apa sebab haram? Sebab bini orang. Ada tu kalau bukan bini orang boleh tak? Enggak bisa juga. Apa dah ustaz? Bukan ustaz, hukum. Bukan bini orang, anak dara orang lah. Tak boleh puji. Melainkan anak dara orang itu kita puji disebabkan kita mau masuk minang. Tomemu mirakan besar. Kita ada, lepas kita puji tu kita nak minang, nak pergi ke Perak, nak jumpa bapak dia, mak dia nak masuk minang. Baru boleh puji. Jadi nak sembarangan puji perempuan tak boleh.
Kata nak puji siapa Ustaz? Alah, lapar puji. Puji bini mu lah. Puji bini kita. Ni bini kita mati. Bukan kita. Setengah orang, dia benci bini dia. Menyampah bini dia. Bini dia pun menyampah lelaki dia. Allah. Dulu bercinta bagai nak rak. Tetapi bila dah anak 10, jadi bagai nak apa? Bagai perang dunia ketiga. Alhamdulillah. Kita doa itulah. Baik. Itu tadi tentang Nabi SAW. Cerita balik orang ke mana-mana kan kita. Jadi Abdullah ibn Maktum, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Siapa lagi kita nak cerita? Abdullah ibn Maktum, apa ni tuan pengarang kata anak khalah. Anak khalah maknanya anak mak saudara kepada Siti Khadijah. Khalah ni mak saudara, anak kepada ibu saudara Siti Khadijah. Maknanya macam ada hubungan dengan Nabi SAW lah. Dia anak kepada mak saudara Siti Khadijah, isteri Nabi radhiyallahu anha. Siapa? Abdullah ibn Maktum. Ibaratul Khatib. Ibaratul Khatib ni maknanya Imam Khatib. Imam Khatib menyebut dalam kitab dia adalah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ketika Abdullah ibn Maktum datang di hadapan Rasulullah, ada orang besar-besar. Orang besar yang mana ni? Bukan besar badannya. Orang besar maknanya VIP di kalangan bangsa Quraisy. Siapa? Abu Jahal. Kalau kitab tuan-tuan tu tabak. Abu bukan atau. Abu Jahal, orang kepala besar, bukan kepala besar, kepala ni bukan besar, tapi kepala itu banyak besar. Maknanya orang sombong-sombong ni, pemimpin, pemuka orang Quraisy. Siapa? Abu Jahal. Depan Nabi ni, masa tu Nabi tengah bercakap dengan VVIP orang Quraisy. Siapa lagi? Utbah, lagi Syaibah, lagi Umayyah bin Khalaf. Lagi siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah ni ayah kepada Khalid Al-Walid. Khalid bin Al-Walid, ayah dia Al-Walid Al-Mughirah, seorang bangsawan, seorang yang kaya raya. Khalid Al-Walid itu anak orang kaya dan sangat mahir dalam memanah dan sangat memahir dalam seni menggunakan pedang. Dan dia bercita-cita dalam siri peperangan bersama dengan Nabi. Dalam kehidupannya bercita-cita untuk mati syahid, gugur syahid. Orang takut, orang kafir musuh Islam sebut nama Khalid Al-Walid, terkencing dalam seluar dia. Sangat jenis dalam apa? Dia punya kelebihan dia punya power dia, kelebihan dia banyak pada taktikal, dalam menentukan pelan strategi, pelan taktikal, pelan operasi dalam peperangan. Itu tiga benda tu sangat bijak. Sehingga kan dia bercita-cita nak syahid, tak syahid dalam peperangan. Lalu mati macam mana Ustaz? Mati atas katil dalam terbaring. Ketika mana para sahabat ingin mandikan jenazahnya, melihat di tubuhnya tidak ada satu ruang kosong pun, melainkan hanya ada apa? Calon balok, kesan dari peperangan. Tuan bayangkan macam mana rupa badan yang tidak ada calar. Tidak ada ruang kosong pun yang tidak ada calar, semuanya calar. Luka disebabkan peperangan, banyak peperangan di tapak kaki dia. Allah. Tak boleh nak bayangkan. Tapi itu pun Allah Ta'ala tak izin. Tapi dia dapat ganjaran dan disebut sebagai apa? Digelar oleh Nabi sebagai Sayyidullah, pedang Allah. Sangat bijak. Itu anaknya Khalid, ayahnya Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan yang terakhir, pemuka Arab itu siapa? Bapa saudara Nabi, Al-Abbas bin Al-Muttalib. Bapa saudara Nabi. Rasulullah SAW duduk ketika ada di depan Nabi ni, pemuka-pemuka orang-orang besar ni YB Jelutung, YB Pasir Salak lah ni, YB Pekan, YB Langkawi macam tu lah, YB Muar depan-depan. Jadi
Nabi nak suruh dia masuklah ni. Sebab apa? Sebab dia ada pengaruh. Bila orang ada pengaruh, maka dia ada orang-orang bawahan. Bila orang yang berpengaruh dapat kita tackle, automatik orang bawah ni terus ikut. Itu taktik Nabi tu. Nabi pun duduk seru, ajak mereka itu yang orang ni, kepala pengak ni kepada Islam. Supaya apa? Supaya diharap-harap mana tak ada Islam mereka itu. Nabi berharap supaya mereka memeluk agama Islam. Senang kerja Nabi. Bila kepala-kepala ni masuk Islam, ekor-ekor ikutlah. Macam tu. Nescaya Islam segala ahli Mekah. Ketika itu kalaulah pemuka-pemuka ni, kepala-kepala besar ni masuk Islam, maka ketika Nabi sibuk pujuk, Nabi ajak tu, datanglah Abdullah ini. Abdullah datang kepada Nabi dan bercakap pada Nabi, panggil Nabi, "Ya Rasulullah, allimni mimma 'allamaka Allah." Maknanya, "Ya Rasulullah, ajar akan aku ya Rasulullah, ajar aku ya Rasulullah daripada perkara yang ajar akan dikau oleh Allah." Bahasa lama. Abdullah datang, "Ya Rasulullah, tengah sibuk Nabi cakap ni, macam kita tengah cakap dengan tu lah, wahai jujur, wahai kata salah apa semua tadi tu. Kita nak ni supaya dia ikut ni. Masuk parti kita ni, tolonglah diuntung, janganlah cakap banyak sangat kan. Masuklah parti aku ni, masuk parti aku ni gini lah." Tengah cakap ni datang seorang Muhammad ni, "Ya cikgu." Wah sekarang cikgu sambut. Kita tengah susun ni, pelan strategi, pelan operasi, pelan taktikal. Biarlah patutnya akhir tahun ni, awal tahun tak serah-serah lagi. Mengamuk cikgu ni. Fikir satu lah. Fikir satu tu, fikir tak satu ke, fikir dua ke, sibuk ni. Cepatlah hantar. Patutnya akhir tahun hantar. Nak cakap-cakap ni, datang seorang tukang kebun. Contohlah, cikgu, macam mana rasa kita? Masak muka lah. Tengah sibuk ni, tengah mesyuarat kan. Dia datang membawa musuhnya kan. Dengan keadaannya yang lekeh tu kan. Sebagai orang biasa tukang kebun kan, sebagai cleaner, kita dalam beli aircon kan. Bukan saya kata siapa-siapa ni, kita cuba bayangkan keadaan tu lah. Kita dengan gaya kita kan, tengah cakap dengan apa, PPD lah, dengan Kuniran kan. Encik Kuniran nak contoh kan. Tak Encik Kuniran pun siapa? Ni lah, apa nama JPM punya pengarah lah datang. Kita dengan tuan kabut ni lah, cakap apa, tiba-tiba datang tukang kabut. Cikgu, ini tak cukup ni, sabun. Sabun pun tak boleh uruskan sendiri ke? Datanglah Abdullah ni. Abdullah ni dia punya kedudukan, dia lekeh sikit lah. Orang buta, orang kurang fizikal ni, dia macam mana pun orang akan pandang sedikit rendah lah, pandang rendah. Datang kepada Nabi. Nabi bukan pandang rendah pada dia. Nabi kurang senang bila dia mencelah ketika Nabi bercakap dengan orang penting, dengan pengarah JPN, dengan Encik Punera kan. Yang tu lah, Nabi tak templak, Nabi tak marah. Cuma Nabi masa muka dan paling gitu lah. Allah Ta'ala tegur Nabi. Basa wa tawalla. Telah masa muka dia. Siapa? Nabi. Wa tawalla, dan telah berpaling muka dia. Siapa? Nabi. Allah Ta'ala tegur. Tuan-tuan kena ingat. Ni ingat dan berhati-hati. Ayat ni bila kita baca dan tahu terjemahan dia, kita datang rasa, Nabi ni rupanya pandang lekeh ke orang. Ni silap. Kena buat. Saya nak ajar. Sebab apa Ustaz? Kena buat kan Allah Ta'ala sebut dah tu. Tak begini. Apa yang berlaku pada Nabi, apa yang berlaku pada akhlak Nabi, peribadi Nabi, semua adalah hukum. Macam kita sebutlah tadi, Nabi boleh kahwin berapa? Lebih daripada 4 orang. Kita boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu khusus untuk Nabi. Segala apa yang lahir daripada Nabi, terbit daripada diri Nabi, bukan suatu perkara yang dosa ataupun perkara yang menjatuhkan kedudukan Nabi kita sebagai seorang Rasul. Dan kenapa jadi macam ada Nabi? Nak suruh kita ambil pengajaran. Kalau tak berlaku pada Nabi, macam mana kita nak jadikan satu sumber tauladan untuk kita jadi lebih baik? Maksudnya kita, siapa pun kita, keberadaan kita, pangkat kita, macam mana pun, kita mesti hormat orang. Bukan dengan nilai pangkat ataupun nama ataupun harta. Siapa pun dia. Hatta orang kafir pun kita wajib hormat.
Apatah lagi orang mukmin. Orang mukmin wajib kita beriman, hormat. Dan ada adab tata sosial, kasih sayang bersama dengan orang mukmin lebih daripada orang kafir. Ya, tuan-tuan. Jadi jangan kita pandang serong ayat ini konon-kononnya nak menegur Nabi dan menjatuhkan kedudukan Nabi. Rupanya Nabi pun tak baik kan? Tak, Nabi baik. Tapi kenapa berlaku pada Nabi? Allah Ta'ala nak. Sebab kenapa Allah Ta'ala nak? Supaya dijadikan pengajaran kepada umat. Tuan-tuan pernah dengar Nabi sembahyang, Nabi lupa, kan? Rupanya tak cukup bilangan rakaat, Nabi dah bagi salam. Pernah dengar kisah tu? Kalau berlaku pada imam masjid ke imam surau macam tu, agak-agak akan jadi buah mulut tak? Oh, imam esok ni pagi ni tak ingat nak sujud sejadah. Dah lah tak ingat sujud sejadah, kunut pun tak ingat. Kita pun cerita kat kadang-kadang kami masa makan bencana kan? Ada tak? Boleh berlaku tak macam tu? Orang akan cakap-cakap kan? Sebab apa orang cakap-cakap? Sebab orang memandang serong kepada lupanya imam dalam sembahyang. Maknanya macam kurang elok lah kan? Ini berlaku pada Nabi. Bila kita dengar tu, Nabi pun lupa dalam sembahyang macam untuk imam masjid kita. Dia tu. Okey tak kita fikir itu? Tak okey. Dan kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi lupa dalam sembahyang? Nak jadikan ianya hukum sumber untuk umat, jadikan panduan. Kalau imam masjid kita lupa, kita kan nak belajar, Nabi lupa. Bila Nabi lupa tu, Nabi dah bagi salam, kemudian Nabi menyandar. Nabi menyandar, sahabat Nabi tanya, wahai Rasulullah, adakah solat hari ini sudah jadi pendek daripada 4 kepada 2? Tidak. Nabi kata, adakah aku kurang? Nabi tanya, kurang? Ya, kurang. Nabi terus masuk balik dalam sembahyang, tambah lagi 2. Itu cerita tentang Nabi lupa. Adakah Nabi jadi kedudukan Nabi jadi rendah bila berlaku macam tu? Jawapannya tidak. Ingat tu. Begitu juga apabila kita dapat cerita tentang konflik dalam rumah tangga Nabi. Nabi bergaduh, Nabi pun nak cerai isteri dia. Nabi rupanya macam kita. Bukan macam kita manusia. Tetapi manusia yang namanya Nabi dan Rasul, kedudukannya tak macam kita. Itu sebab apa? Sebab Nabi kita adalah Rasul, sumber perundangan, sumber hukum. Kalau Nabi tak ada, macam mana kita nak mencari panduan? Wallahu a'lam. Nanti kita akan sambung selanjutnya pada pengajian akan datang berkenaan dengan surah Al-Baqarah ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.